Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah binti Mak Azmain, nombor metrik A171737 Dan saya Nur Sakinah binti Abdul Rahim, nombor metrik A171780. Kami akan membentangkan tajuk mengenai cabaran pendakwah masa kini terhadap remaja. Mari kita lihat dulu apakah definisi remaja yang sebenarnya. Remaja dapat didefinisikan sebagai golongan manusia yang berumur 12 hingga 21 tahun atau 13 hingga 25 tahun. Perkataan remaja itu sendiri berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud menuju ke arah kematangan. Okey, pada peringkat ini, golongan remaja akan mengalami perubahan yang sangat drastik sama ada daripada segi jasmani, sosial maupun bahasa. Emosi remaja juga sangat tidak stabil dan sentiasa bermasalah. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi dewasa. Jadi, di sinilah proses agenda dakwah perlu mengambil peranan. Seterusnya, berikut adalah antara gejala dan masalah sosial yang melibatkan remaja. Yang pertama ialah bosia. Bosia berasal daripada perkataan bahasa Hokkien yang membawa maksud senyap, sunyi ataupun diam-diam. Manakala daripada segi istilah ialah kegiatan di mana ada satu kumpulan wanita yang berusia belasan tahun berada di dalam tempat yang sunyi dan gelap. Kemudian datang seorang lelaki mengambil dan membawa mereka kepada satu tempat yang tertentu secara diam-diam untuk tujuan maksiat. Dan hal ini adalah sangat bertentangan dan dilarang oleh agama Islam. Kedua, ialah lepak. Fenomena budaya lepak pada masa kini tidak menjanggalkan, bahkan ia telah menjadi adat kebiasaan dalam golongan remaja. Kebanyakan mereka hanya menghabiskan masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti makan, minum, bersembang serta bergurau senda antara mereka. Hal ini mungkin terjadi kerana mereka kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa. Berdasarkan perspektif Islam pula, budaya lepak ini adalah tidak digalakkan kerana ianya membuang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-As, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan mereka yang berpesan-pesan dengan sabar. Okey, yang ketiga ialah black metal. Black metal merupakan salah satu muzik yang berjaya diimport oleh Barat untuk diresapkan ke dalam budaya Timur, sebagaimana juga kemasukan aliran muzik yang lain. Yang keempat ialah pembuangan bayi. Hubungan seks yang dilakukan tanpa sebarang ikatan yang sah oleh para remaja. Pasangan panik dan tergamam setelah mendapati mereka bakal mendapat seorang bayi hasil daripada keterlanjuran mereka. Secara kerasnya, Islam telah melarang perbuatan zina berdasarkan firman Allah, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Surah Al-Isra ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Berdasarkan ayat itu, dapat kita lihat bahawa perbuatan zina adalah dosa besar. Untuk mendekatinya sudah pun dilarang, apatah lagi melakukannya. Yang kelima ialah lari dari rumah. Remaja zaman kini meninggalkan rumah atau keluarga tanpa pengetahuan ibu bapa dan penjaga disebabkan oleh suasana keluarga yang kurang menyenangkan. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah dalam menyampaikan dakwah kepada golongan remaja. Saya akan terangkan 3 jenis cabaran. Yang pertama ialah pengaruh budaya Barat, sebagai contoh sambutan Hari Kekasih ataupun Valentine Day. Yang kedua ialah sukar menerima nasihat. Remaja seperti yang kita tahu, mereka sangat suka memberontak dan payah untuk menerima teguran dan nasihat yang diberikan. Yang ketiga ialah cintakan hiburan yang melelaikan. Ia boleh menyebabkan hati para remaja menjadi keras dan sukar untuk menerima ajaran agama yang berbentuk kerohanian. Contohnya, lirik lagu yang melelaikan. Okey, seterusnya ialah cara dan teknik berdakwah yang sesuai terhadap remaja. Yang pertama ialah dakwah bil hikmah. Ahli tafsir ada menjelaskan bahawa dakwah memerlukan hikmah untuk memberi kesan kepada sasaran dakwah. Bahkan setengah ada mengatakan bahawa kandungan dakwah itu sendiri ialah hikmah. Yang kedua ialah nasihat dan teguran yang baik. Nasihat dapat mendekatkan diri para pendakwah dengan remaja sehingga membuatkan remaja merasa sedar akan kesalahan diri mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125 ada bermaksud, "Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik." Akhir sekali ialah dakwah melalui media sosial. Contohnya ialah dakwah melalui media di Facebook dan di Twitter. Sabda Rasulullah SAW,
Balighu anni walau ayah, yang bermaksud sampaikanlah apa yang kamu terima daripadaku walau satu ayat. Kesimpulannya, tiada jalan singkat bagi menangani masalah jenayah dan masalah sosial di kalangan remaja. Yang kedua, semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini. Yang ketiga, golongan remaja ini pasti dapat dibentuk dengan baik sekiranya sistem, kaedah, media dan uslub yang digunakan adalah bertepatan dan seiring dengan hati mereka. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.